Mau tak aku cerita dekat kamu satu berita baik, satu berita gembira. Macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala jumpa bapa kamu di alam sana. Ma kallama Allahu ahadan qat illa min wara'i hijab. Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berjumpa dengan mana-mana makhluk dia melainkan daripada belakang hijab. Allah tidak pernah jumpa mana-mana makhluk dia beradab. Allah jumpa dengan mana-mana makhluk dia, Allah jumpa min wara'i hijab, daripada belakang hijab. Wa ahya abak fakallamahu kifahan. Tapi berbeza dengan ayah hang ni mati, Allah hidupkan dia balik. Fakallamahu kifahan, dan Allah bercakap dengan bapa hang beradab muka. Hang duk cerita-cerita sedih, cerita bapa hang mati, cerita bapa hang tinggal adik-beradik perempuan ramai, hang nak kena ambil tanggungjawab. Bapa hang cerita pasal bapa hang mati tinggal hutang, tapi hang tahu tak apa yang Allah bagi dekat bapa hang yang mati syahid dia dalam perang Uhud? Allah hidupkan balik bapa hang dan Allah bercakap beradab muka dengan bapa hang. Faqala Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada bapa hang, ya abdi tamanna alayya. Nabi kata, Jabir, hang tahu tak bapa hang Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan dia balik. Allah kata dekat bapa hang, ya abdi, wahai hamba aku, tamanna alayya. Hang ingat tengok apa yang hang mau, habang mai kat aku. Tamanna maksudnya cita-cita. Tamanna alayya, cita-citakan apa yang hang mau, habang kat aku. Tuhan kata dekat bapa Jabir, u'tik, aku garanti bagi apa yang hang mahu. Istimewanya bapa hang ni, yang duk tak puas hati dekat dia pasal dia mati tinggal adik-beradik ramai hang nak kena jaga. Yang tak puas hati dekat dia pasal dia mati, dia tinggal hutang hang nak kena bayar. Hang tahu tak bapa hang ni siapa? Bapa hang ni manusia istimewa. Allah pilih dia untuk mati syahid di dalam perang Uhud. Allah hidupkan balik dia. Allah kata dekat dia, tamanna alayya, hang ingat tengok apa hang mau, bagi tahu, u'tik, aku akan bagi apa yang hang mau. Qala, jawab bapa Jabir yang nama Abdullah ini, ya Rabbi tuhini fa uqtal fika thaniyah. Dia jawab balik dekat Allah yang kata Abdullah, bapa kepada Jabir bin Abdullah. Bila Allah kata dekat dia, hang minta dekat aku apapun aku akan bagi. Dia minta kepada Allah, dia kata, Ar-Rabbu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku nak minta kepadamu satu benda, tuhyini, hidupkan balik aku. Fa uqtala fika thaniyah, aku hidup, aku nak pergi masuk dalam perang jihad, aku nak mati lagi sekali sebagai seorang syahid. Dia tak minta benda lain, dia tak minta syurga, dia tak minta apa benda dekat, dia minta satu je, bagi dia hidup balik, dia nak pergi mati syahid lagi sekali. Qala Rabbu azza wa jal, innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Tuhan kata kat dia, hak tu tak boleh. Pasal apa? Pasal sudah terdahulu janji aku kepada semua makhluk aku, bahawa mana-mana orang yang telah dimatikan, dia tidak akan kembali ke dunia lagi. Tuhan kata, kalau itu yang hang nak minta, hak tu tak boleh. Kerana aku sudah sebut awal, orang mati aku tak akan bagi hidup balik, melainkan setelah mai kiamat. Inna qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim, ayat 169 surah Ali Imran.
Allah turun ayat kepada Nabi SAW, jangan kamu sangka bahawa orang yang mati syahid itu mati. Dan turun ayat tu kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bagi tahu dekat orang semua, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali hampa ingat, jangan sekali-kali hampa sangka kata orang yang mati syahid itu sebenarnya mati. Jangan ingat macam tu, Tuhan kata. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Tuhan kata depa hidup di sisi Tuhan depa. Yurzaqun, bahkan diberi rezeki kepada depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa istimewa sungguh orang yang mati syahid ini. Kita hari ini tuan-tuan, bukan level kita, bukan tahap kita nak bersembang pasal mati syahid. Kita hari ini bincang macam mana nak buat supaya Allah ampun dosa kita. Itu kita punya level. Cerita nak hidup cakap pasal mati syahid, mati apa ni semua ni, bukan kita orangnya. Jauh kita dengan para sahabat Nabi ni. Nak mati syahid apa? Hujan pun tak main masjid. Sembang nak mati syahid, pokok hujan baru masjid tak main lah. Bukan ajak pergi perang, ajak pergi mengaji. Jadi kita ni, kita punya tahap ni, tahap keimanan kita ni, kita bincang satu, apa dia? Minta dosa ada berserabut dalam diri kita ni, minta Tuhan ampun yang tu dulu. Yang kedua, kita fikir, kita cari apa satu amalan yang disebut oleh Nabi SAW yang ringan tapi pahala besar. Kalau hak tu kita boleh buat, dah cukup baik dah untuk kita hari ini. Pasal apa? Pasal kita sedang sapa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Umamah Al-Bahili ini sahabat besar. Kita cerita di kuliah mana baru ni, kita cerita apabila nak jadi perang di antara Ali dan Muawiyah. Kita perang Siffin. Kita belajar dalam sejarah Islam perang Siffin antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antara orang yang mengambil inisiatif, mengambil daya usaha nak pergi jadi middleman, nak pergi jadi orang tengah, nak pergi usaha supaya tidak jadi perang antara Ali dengan Muawiyah. Di antaranya ialah Abu Umamah Al-Bahili. Dia dengan sahabat dia Abu Darda, yang dua-dua ni kita dah baca hadis sebelum ni, Nabi SAW telah menjadikan mereka dua ni saudara. Dalam hadis kata akhan Nabi SAW Abu Darda dengan Abu Umamah Al-Bahili. Nabi sedarakan mereka ni. Mereka dua orang mengambil inisiatif pergi jumpa Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka kata, wahai Muawiyah, tolong jangan perang dengan Ali. Pasal hang bukan tak tahu Ali tu siapa. Dia bukan sahaja sepupu Nabi, dia bukan sahaja menantu Nabi, bahkan dia masuk Islam awal daripada semua orang, daripada kalangan kanak-kanak. Hang bukan tak tahu Ali ni kedudukan di sisi Nabi macam mana. Hang bukan tak tahu Ali ni suami siapa, suami Fatimah, anak yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Bukan hang tak tahu benda ni semua, takkan hang nak pergi perang dengan Ali. Ni Abu Umamah, dia meriwayatkan hadis ini. Kata Abu Umamah, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa nahnu qu'udun ma'ah, iz jaa rajul faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan
فأقمه علي فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه وأقيمت الصلاة فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل فلحق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال أبو أمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء قال بلى يا رسول الله قال ثم شهدت الصلاة معنا قال نعم يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر ذنبك أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW tengah duduk di masjid. Wa nahnu qu'udun ma'ah. Abu Umamah kata kami sahabat-sahabat ni ada duduk-duduk sama dengan Nabi di masjid. Tiba-tiba mai satu laki-laki masuk dalam masjid. Dia terpa mai dekat Nabi. Dia kata ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqimhu alayya. Satu orang sudah terpa mai dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah saya sudah buat satu benda dosa. Asabtu haddan, telah menimpa aku satu benda yang berupa pelanggaran sempadan. Aku buat dosa. Fa aqimhu alayya. Dia kata ya Rasulullah jalankan hukuman pada aku. Tuan sahabat Nabi ni mereka boleh ada perasaan tu. Perasaan bila buat dosa rasa bersalah. Itu kebaikan mereka. Beza dengan kita hari ini, kita buat dosa, kita buat salah, kita tak berasa bersalah dan jauh sekali nak mengaku salah. Itu kita. Walaupun ustaz, walaupun orang duk panggil tok guru, walau macam-macam, buat salah tak mau mengaku salah. Hari ini punya cerita. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa kalau terlanjur buat dosa, mengaku bersalah, pergi jumpa Nabi, minta Nabi jalan hukum atas dosa depa. Pasal apa? Pasal depa tidak takut lain, depa takut Allah Subhanahu wa taala. Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula tak respon. Bila dia ni mai jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah saya sudah buat dosa, tolong jalankan hukuman dekat saya. Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam, Nabi tak respon kepada permintaan budak ni. Summa a'ada, dia tak puas hati, dia lagi sekali pergi dekat Nabi. Faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan. Lagi sekali dia pergi dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah saya buat dosa. Fa aqimhu alayya, tolong jalankan hukuman dekat saya. Fasakata anhu. Abu Umamah kata Nabi senang juga, Nabi tak layan dia ni. Wa uqimatis salah. Tiba-tiba masuk waktu dan orang pun bang dan iqamah untuk sembahyang.
Falamman sarafa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Umamah fattaba'a ar-rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sarafa. Masa waktu orang bang qamat dan Nabi semayang, lepas semayang Nabi bangkit, Nabi balik jalan nak pergi ke rumah dia. 2 kali dia ni medok habang, ya Rasulullah saya buat dosa, tolong hukum saya. Nabi tak layan, dia ikut lagi, dia kata ya Rasulullah saya buat dosa. Nabi diam, Nabi tak layan. Masuk waktu Nabi semayang, dia pun semayang sekali dengan Nabi. Habis semayang Nabi bangkit nak balik rumah, dia ikut Nabi. Ni orang yang buat dosa, yang terlanjur buat dosa, yang nak supaya Nabi jatuh hukum dekat dia ni, dia ligan Nabi, dia ikut Nabi nak balik rumah tu. Lagi sekali dia sampai di depan Nabi, dia kata ya Rasulullah asabtu haddan, ya Rasulullah saya buat salah, saya buat dosa, jalankan hukuman kepada saya. Kata Abu Umamah, wattaba'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzuru ma yaruddu 'ala ar-rajul. Abu Umamah dia kata aku pun turut sekali pergi tengok, suspend apa nak jadi. Aku turut di belakang, aku nak tengok apa Nabi nak jawab dekat budak ni. Abu Umamah ni dia sendiri pun dia turut pergi, dia nak tengok apa Nabi nak buat ke budak ni. Budak yang buat dosa, mengaku bersalah, minta dijatuhkan hukum, tapi Nabi tak layan dia ni. Abu Umamah nak tengok apa jadi kesudahannya. Falahiqa ar-rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqimhu alayya. Abu Umamah ikut tengok lagi sekali, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah saya buat dosa, tolong hukum saya tak mau akhirat esok saya kena. Qala Abu Umamah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi jawab. Nabi nak pi sampai dah pintu rumah dah, baru Nabi beralih dekat budak ni. Nabi jawab, Nabi kata ara'aita hina kharajta min baitik alaysa qad tawadda'ta. Nabi kata dekat dia, tadi hang keluar daripada rumah mai masjid, hang berwuduk dak lagi, hang di ayat semayang dak lagi di rumah tadi. Fa ahsantal wudu, adakah ayat semayang yang hang ambil tadi hang ambil elok-elok? Qala bala ya Rasulullah. Budak ni kata ya, saya nak mai tadi, saya dah siap ambil ayat semayang di rumah, saya ambil ayat semayang elok-elok baru saya mai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa syahidta salah ma'ana. Nabi kata bukankah tadi masuk waktu kami semayang, hang pun semayang sekali dengan kami semua, betul tak betul? Faqala na'am ya Rasulullah. Dia kata betul, tuan semayang, sahabat-sahabat semayang, saya ikut semayang, betul. Qala Abu Umamah, kata Abu Umamah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad ghafara dhanbak. Nabi kata kalau lagu tu yang anda buat kalut ni pasal apa? Allah sudah ampun dosa. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni ulama mengambil istimbat hukum, mengambil kesimpulan hukum. Apa dia? Yang pertama, dosa individu tak payah cerita ke orang. Dosa individu. Kita ada buat satu dosa apa kata tu dulu, masa kita tak apa nak cerdik elok dulu ni, masa kita tak apa nak mengaji agama dulu ni, apa satu dosa kita dah buat, tak payah cerita dah hari ni. Padan dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada sedang ni ke depan jangan buat dah benda tak elok, buat benda elok-elok saja. Satu. Yang kedua, daripada hadis ini dapat disimpulkan bahawa Islam sebenarnya bukan gelut nak hukum orang. Islam sebenarnya satu agama yang nak membawa rahmat kepada orang, bukan gelut nak hukum orang. Maknanya apa? Maknanya kalau sekiranya hudud dilaksanakan, bukan matlamat hudud ni nak kerat tangan orang, bukan itu matlamatnya. Matlamat dia ialah nak tegakkan perintah Allah, yang tu je. Tuhan suruh,
Tuhan suruh kita laksanakan hukum dia, maka kita nak laksanakan, bukan kita nak potong tangan orang. Bila kita ikhlas nak melaksanakan perintah Allah, Allah akan pastikan keamanan itu ada. So, tak payah takut, tak payah duk bercakap takut nanti orang Islam semua pakai kudung tangan. Tak payah cakap macam tu, kerana itu bukan tujuan syariat Allah. Nabi SAW sendiri, satu orang mai declare, mai isytihar, mai mengaku, mai confess di depan Nabi, kata dia sudah buat satu dosa. Nabi tak tanya pun dia hang buat dosa apa. Nabi tak tanya pun, Nabi tak tanya hang ni buat dosa apa, hang berzina ke, hang bunuh orang ke, hang curi harta orang ke. Nabi tak tanya pun. Oleh kerana benda tu tidak jadi kes. Tidak ada orang mai mengaku kata dia teraniaya atas jahat kawan ni. Nabi tak perlu ambil berat benda ni. Nabi kata dekat dia, lah ni hang nak keluar rumah tadi hang ambil ayat semayang dah, hang ambil ayat semayang elok ke dak, hang main masjid tadi hang semayang ke dak. Kalau hang dah buat macam tu, makna hang orang baik. Allah dah ampun dosa hang sudah. Sebab Nabi SAW kata idra'ul hududa bisyubhat. Gugur hukum hudud ini kalau ada syubhah. Kalau ada benda yang meragukan, hudud tidak boleh dijalankan. Undang-undang itu ditegakkan, tetapi hukum potong tangan tidak boleh dilaksanakan kalau sekiranya wujud keraguan. Cerita nak takut kepada undang-undang Islam, cerita nak jadi musuh kepada pelaksanaan undang-undang syariah, tidak sepatutnya ada di kalangan orang Islam terutamanya. Dan tidak sepatutnya ada di kalangan orang bukan Islam kalau mereka diberi faham secukupnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Abi Amrah radhiyallahu anhu, kata dia, dakhala Uthman bin Affan al-masjid ba'da salatil maghrib فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdurrahman bin Abi Amrah radhiyallahu anhu, kata Abdurrahman bin Abi Amrah, dia kata satu hari Uthman bin Affan masuk ke dalam masjid selepas daripada salat maghrib. Faqa'ada wahdah, dia duduk seorang-seorang. Kata Abdurrahman bin Abi Amrah, faqa'adtu ilaihi, aku bila tengok Sayyidina Uthman duduk seorang-seorang, aku pergi duduk sama dengan dia. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman ni orang hebat, khalifah ketiga selepas Abu Bakar, Umar, Uthman. Dia dilantik jadi khalifah tahun 23 Hijrah. Dan dia khalifah yang paling lama di kalangan khulafa ar-rasyidin. Dia khalifah paling lama. Dia memerintah sama 11 tahun, 11 bulan, 14 hari. Uthman memerintah paling lama. Abu Bakar 2 tahun aja. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun saja, 2 tahun 3 bulan. Umar Al-Khattab jadi khalifah 6 tahun. Uthman bin Affan jadi khalifah 11 tahun 11 bulan. Dia khalifah yang paling lama di kalangan khulafa ar-rasyidin. Orang kaya. Uthman bin Affan daripada sebelum jadi khalifah, dia orang kaya. Dia orang menyaga. Dia duit banyak, tetapi duit tidak melekat di hati dia. Dia sama kalau kita baca cerita Abdullah bin Al-Mubarak. Sahabat juga.
Yang tu nanti lain kali kita cerita. Abdullah bin Al-Mubarak, sahabat juga, kaya, tapi kekayaan tidak merosakkan agama dia. Osman bin Affan orang kaya. Kaya dia ni macam mana tuan-tuan? Bila jadi perang Tabuk. Perang Tabuk jadi ketika negara dalam keadaan inflasi, dalam keadaan duit tak ada. Duit yang nak digunakan untuk tujuan nak beli senjata, untuk tujuan nak siap bekal, untuk tentera nak pergi perang, tak ada. Nabi SAW berdiri di depan sahabat. Nabi kata, siapa yang ada lebihan duit dan nak pahala, sila infak, sila bagi untuk kita gunakan dalam tujuan perang Tabuk. Osman bin Affan tak nak cakap banyak tuan-tuan, terus bangkit, terus bagi tahu. Dia kata, ya Rasulullah, saya bagi 950 ekor unta. Tuan-tuan, kalau hari ni unta harga apa duit hari ni? Hari ni kita boleh kira harga hari ni pun tak apa, sebab nilai duit dulu nampak amount kecil tapi nilai besar. Hari ni nampak nilai besar tapi nampak amount besar tapi nilai kecil. Dan kita selalu buat contoh kan, bila pergi supermarket dulu kalau bawa 100 bawa balik troli itu sampai gelong tayak, beli RM100 biar barang. Hari ni RM100 tak payah troli, pegang dua tangan dia bawa pulang. Duit RM100 nampak besar tapi nilai kecil. Osman bin Affan, bila Nabi SAW sebut siapa nak infak, nak belanjakan lebihan rezeki dia untuk tujuan perang Tabuk, Osman bangkit terus kata, ya Rasulullah, saya bagi 950 ekor unta. Unta hari ni berapa duit? Antara 5,800 ke 6,000 ringgit seekor. Unta punya harga hari ni. Tuan-tuan kali kalau sekiranya 6,000 lah kita ambil round figure. 6,000 kali 950 ekor. Berapa duit kita hari ni? Duit kita hari ni. Tengok juta. 5 juta lebih pak. Sekali bagi aja. Mana kalau hari ni orang kaya hari ni, kalau sekiranya sebut benda-benda macam ni terus bangkit, tak apa, tulis cek 5 juta tu Imam Bengsan. 5 juta dia bagi. Kalau bagi 5,000 pun kita dah terkejut hari ni. Kalau bagi 50,000 pun kita tak tahu nak abang lah. Nampak kereta dia masuk, kita lompat pergi tunggu depan pintu nak salam dengan dia. Osman bin Affan masa perang Tabuk, unta saja dia bagi 950 ekor. Kalau mengikut nilai semasa pada hari ini 5 juta lebih untuk unta sahaja. Kuda dia bagi 50 ekor, duit cash dia bagi 1,000 dinar. Orang macam ni tuan-tuan nak kata apa kat dia? Patutkah orang sakit hati kat dia? Patutkah orang duk tabung fitnah dekat dia? Patutkah orang duk buat macam-macam benda kerana nak menjatuhkan dan nak merosakkan dia? Patutkah orang pergi kepung rumah dia dan bunuh dia? Tapi itu yang berlaku pada zaman Osman bin Affan. Hidup dia setelah memerintah 11 tahun 11 bulan, hidup dia berakhir dengan dibunuh oleh pemberontak yang termakan dengan fitnah. Osman bin Affan akhirnya dibunuh pada petang Khamis pada 16 hari bulan Zulhijjah tahun 35 Hijrah, dan mayat dia dikebumikan pada hari Jumaat, hari yang mulia. Isteri dia yang bernama Nailah yang mempertahankan dia masa orang main serang nak bunuh Osman, isteri masuk piduk tengah lawan, putus jari. Satu manusia yang begitu besar jasa dia sejak daripada zaman Nabi SAW sampai akhir hayat dia. Dia berjasa, dia berkorban untuk Islam. Akhir hidup dia dibunuh oleh orang Islam. Pemberontak yang main kepung tu Islam, bukan orang kafir, orang Islam. Kalau zaman sahabat yang sempat jumpa Nabi, tengok muka Nabi, ambil Islam daripada Nabi, boleh jadi macam tu, tuan-tuan heran ke kalau hari ini jadi apa yang duk jadi pada hari ini? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis tadi Abdul Rahman bin Amrah kata, Osman satu hari masuk masjid. Dia khalifah masa tu, dia khalifah. Dia dengan masjid ni, dia khalifah ke dia apakah, hidup dia masjid. Dan dalam Facebook mereka duk
edar gambar Tok Guru ni Aziz ni 2-3 hari ni. Pakai baju teluk belanga, tengkok bulan, kain pelekan, mayang di tepi pintu. Allahu Akbar. Kita tengok nak cari mana orang macam ni. Satu orang yang 20 tahun lebih menjadi menteri besar sebuah negeri yang mempunyai kekayaan balak yang begitu punya banyak, tetapi benda tu tak melekat, tak merosakkan agama dia. Tu contoh tu kita duk tengok pun kita kagum dah. Tuan-tuan boleh bayang tak contoh para sahabat dulu. Uthman bin Affan. Hadis ni kata apa? Mai masuk dalam masjid wa qa'ada wahdah, duduk seorang. Tak ada siapa tunggu sambut dia, ra'i dia tak ada. Dia masuk pi wa qa'ada wahdah, duduk seorang tentu. Faqa'atu ilaih. Abdurrahman bin Abi Amrah, dia kata aku pergi duduk tepi Sayyidina Uthman. Faqala ya ibna akhi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shallal isya fi jama'ah. Sayyidina Uthman, apabila Abdurrahman mai duduk tepi dia, terus dia kata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, man shallal isya fi jama'ah, siapa sembahyang Isya berjemaah, fa ka'annama qama nisful lail. Sayyidina Uthman kata orang tu dapat pahala macam dia berjaga separuh malam. Besar tak besar tuan-tuan pahala ni? Besar tuan-tuan. Tuan-tuan tadi daripada tadi balik kerja, hari ni plan dah daripada awal tadi dah plan dah. Hari ni aku malam ni nak pergi mengaji, mai duduk sembahyang maghrib tunggu nak masuk Isya. Tuan-tuan duduk ni bukan duduk saja, duduk yang berpahala. Plan dah kita ni, kita nak cari. Itu level kita tuan-tuan. Bukan level kita nak pergi perang jihad, nak mati syahid. Kita jauh dengan benda tu. Buat hak ni dulu. Uthman bin Affan, satu sahabat Nabi yang korban dia, pengorbanan dia kita dah sebut tadi. Bila orang mai duduk tepi dia, dia tak bercakap benda yang besar-besar. Dia habang benda kecil aja dekat Abdurrahman bin Abi Amrah ni. Dia kata, hang tahu tak, Nabi SAW ada sebut, Nabi kata, man sallal isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Nabi kata, siapa yang mai sembahyang berjemaah Isya, dia pahala seolah-olah separuh malam dia berdiri dan beribadat. Wa man shalla subh fi jamaah, Nabi kata siapa yang esok pagi sembahyang subuh berjemaah, fa ka'annama shallal lail kullah. Nabi kata orang ni seolah-olah dia sembahyang sepanjang malam tidak tidur. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tara kita ni kalau boleh buat benda ni dah cukup baik tuan-tuan. Dah cukup baik. Satu benda ringan, mudah dibuat, tetapi pahalanya sangat besar, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita jadikan ini sebagai satu iktibar kepada kita semua insya-Allah. Pengumuman Toyota Wish PGW 7138 halang pintu keluar masjid, tolong ubah. PGW 7138. Yang ni pun nak kena umum juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 166. Muka surat 166. Tajuk fin nahyi anil qiraah fir ruku'. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah daripada membaca Al-Quran di dalam rukuk. Tajuk malam ni ialah masa rukuk kita ditegah daripada baca ayat Quran. Pasal apa? Pasal ada orang dia jadi ghaflah. Dia ghaflah. Dia rukuk Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Kan? Oh tuan-tuan, karutlah kita lah ni, cukup punya karut. Tengah dua rokok tu, auzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Orang bangkit sami Allah liman hamidah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kawan sebelah pun lagu nak balik tengok dia, awak dia ni dia baca, dia ghaflah. Bersabut kepala otak apa benda dia duk fikir tak tahu sebelum dia sembahyang tadi. Benda yang patut dia baca lain, dia pergi baca benda lain. Baik, now nak tengok apa hukum kalau jadi macam tu. Dalam rokok pergi duk baca Fatihah misalnya, pergi baca mana-mana surah Quran misalnya. Ketahuilah saudaraku, di dalam bab ini
Berbagai-bagai masalah dapat kita tengok insya-Allah. Dengarlah hadis terlebih dahulu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ali bin Abi Talib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qassi wal mu'asfar. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegah ia akan laki-laki daripada memakai kain benang ataupun kain katan yang bercampur dengan sutera. Satu. Sidina Ali bin Abi Talib dia kata Nabi larang orang laki-laki pakai pakaian sutera. Sama ada sutera genuine asli ataupun sutera yang bercampur. Perbincangan fiqh panjang. Kita dah baca di dalam Kitabul Libas. Di dalam bab pakaian, dia cerita detail tentang benda ni. Satu. Dan menegah Nabi SAW daripada memakai kain yang bercelum asfar. Asfar ni kuning. Nabi melarang pakai pakaian warna kuning. Ni pun kita dah bincang panjang di bawah Kitabul Libas. Di bawah bab tentang pakaian. Yakni yang dikatakan asfar itu ialah kain yang dicelup kuning. Sambung hadis tu dia kata wa an takhattum min zahab. Dan menegah Nabi SAW akan laki-laki daripada pakai cincin mah. Ramai tak ramai tuan-tuan orang laki-laki pakai barang mah lah ni? Oh ramai. Dulu saya ingat 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, tu imam masjid gigi mah ada sepuntung. Tu aja. Gigi mah sepuntung, kemudian di pintu masuk masjid pisang mah. Itu aja. Dulu punya cerita. Hari ni tuan-tuan, orang lelaki-lelaki piduk pakai cincin mah, piduk pakai rantai mah, dia nak pakai barang mah. Macam mana bini dia pakai? Malam ni kita baca hadis, dia beritahu benda ni very clear. Dia kata apa? Nabi SAW menegah orang lelaki-lelaki memakai cincin mah dan juga apa-apa barang mah. Wa an qira'atil Quran fi ruku'. Ini tajuk yang nak dibincangkan. Dan juga Nabi SAW tegah laki-laki daripada membaca Quran di dalam rukuk. Tengah duk rukuk, pergi duk baca Quran. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas. Dan bermula hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib itu adalah hadis yang hasan lagi sahih. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di bawah babul libas. Libas ni maksudnya apa? Pakaian. Orang putih ambil yang ni, dia buah nama selong Levi's. Kan? Levi's tu daripada libas. Bahasa Arab. Kalau Melayu, libas ni dia masuk lain pula. Dia libas. Tangan dia pergi kena biji mata kau tu. Tu libas. Tiga-tiga orang pakai. Melayu kalau libas satu makna, Arab kalau libas makna pakaian, orang putih Levi's dia buah nama selong jin dia. Tengok tuan. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan ada di dalam Sahih Muslim di bawah babul libas. Masalah membaca Quran di dalam rukuk sembahyang. Kata Abu Isa, dan seperti dalam hadis itu perkataan ahlul ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Dia kata daripada Nabi kata, sahabat-sahabat Nabi dan semua ahlul ilmi. Ahlul ilmi ni maksudnya ulama. Semua sepakat mengamalkan apa yang Nabi sebut di dalam hadis tadi. Apa Nabi sebut dalam hadis tadi? Yang pertama, orang lelaki-lelaki tak boleh pakai sutera. Yang kedua, dilarang pakai baju kuning. Yang ketiga, dilarang pakai cincin mah. Dan yang keempat, dilarang membaca Quran ketika rukuk. Benda tu semua ulama sepakat, benda tu dilarang. Clear, dia kata. Telah memakruhkan mereka itu akan membaca Fatihah atau ayat Quran di dalam rukuk. Dia dalam agama ni, kalau tuan-tuan belajar usul fiqh, bila mai tegah ni dia nak pergi dua kemungkinan. Satu, yadullu ala tahrim. Dia menunjukkan ke atas haram. Lagi satu, dia menunjukkan atas makruh.
Dia tak boleh jadi sunat, dia tak boleh jadi wajib. Bila main nas hadis, dia kata naha Rasulullah, telah melarang Rasulullah. Larang makna tafsiran sekali lagi dia nak pergi dua aja. Sama ada haram ataupun paling tidak makruh. Kita tak boleh bila baca hadis cerita naha Rasulullah, Nabi larang, kita pergi duk baca hadis tu, kita habaq balik kata benda ni sunat. Ini kau. Tak boleh. Dia tak boleh jadi macam tu. Baik. So, dia kata hadis yang kata Nabi larang 4 perkara tadi, ada sebahagian ulama mengatakan makruh baca Fatihah, bukan haram. Itu pendapat sebahagian ulama. Baik. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, pada hadis yang dikeluarkan oleh Muslim itu menunjukkan atas tegah membaca Quran di dalam rukuk dan di dalam sujud. Imam Nawawi di dalam membuat syarah kepada hadis Muslim, dia kata oleh kerana hadis itu tegah, maknanya tak boleh. Dan bahawasanya rukuk itu kita disuruh mengucapkan tasbih, dan juga sujud itu pun kita disuruh mengucapkan tasbih dan doa. Masa rukuk, masa sujud ni bukan disuruh baca Quran, disuruh mengucapkan tasbih dan zikir dan doa. Itu saja. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Aqrabul ibad ilallah fis sujud. Sehampir-hampir hamba dengan Allah adalah di dalam sujud. Fa'akthirud du'a fis sujud. Nabi kata maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. Maka maknanya masa sujud dibolehkan berdoa. Pasti ada hadis daripada Nabi SAW. Tapi tidak disuruh baca Quran, tak kira Fatihah atau apa-apa surah. Masa rukuk, masa sujud disuruh kita membaca tasbih, membaca zikir dan berdoa. Itu saja. Dan bahawasanya rukuk itu mengucap tasbih dan sujud juga mengucap tasbih dan doa. Maka jikalau membaca seseorang itu di dalam rukuk ataupun di dalam sujud akan lain daripada Fatihah, nescaya makruh ia dan tidak batal sembahyang. Imam Nawawi pun dia kata makruh. Tapi sembahyang tak batal. Dia kata, tapi makruh. Benda tu Tuhan tak suka. Pasti Nabi dah habang kata jangan, kita pergi duk buat juga, Tuhan tak suka. Begitu. Dan jika membaca ia akan Fatihah, maka padanya 2 wajah bagi ashab kita. Bermula yang lebih asah daripada keduanya, bahawasanya seperti lain daripada Fatihah, maka makruh ia. Sama juga. Dia pikut tu juga. Kalau tak haram, makruh. Cerita dia mudah faham apa dia? Masa rukuk, masa sujud, terus ada baca apa pun ayat Quran. Sudah. Faham yang tu aja. Masa rukuk, masa sujud dilarang baca ayat Quran. Kalau baca juga ada sebahagian kata haram, ada sebahagian kata makruh. Cerita dia tak mau, masa tu tak mau duk baca ayat-ayat Quran ketika rukuk dan sujud. Tetapi dia kata sembahyang tidak batal. Dan wajah yang kedua dia kata haram dan batal sembahyang. Ini pendapat dia dalam fiqh tuan-tuan, dia antara dua. Satu hak ringan punya dia nanti kata makruh, sembahyang tak batal. Dia mai satu lagi dia kata haram, sembahyang batal. Cerita dia tu saya buat benda tu, iaitu dia kata sembahyang akan jadi batal dan perbuatan itu haram apabila adalah ia dibuat dengan sengaja. Dah mengaji dah malam ni, kata masa rukuk, masa sujud tak boleh duk baca ayat-ayat Quran, tahu dah saja nak pergi baca. Pendapat yang kedua kata haram dan sembahyang batal. Begitu. Baik, dan sekiranya terbaca ia dengan sebab lupa, contoh kita buat awal tadi ghaflah punya pasal. Dia bukan saja dia ghaflah, macam kita buat contoh dulu kan, tengah dia bangkit daripada sujud, duduk tahiyat awal, jari duk angkat tahiyat awal, tadi duduk baca Fatihah, ghaflah lah. Ni yang kata ghaflah kan. Kawan sebelah ni duk bunyi gitu, kononnya nak bagi dia sedang, dia duk baca ghairil maghdub, dia duk main lagu tu. Kawan sebelah lagu duk singgung dia, dia lagu duk tepih pula sikit lagu tu, waladdallin, sampai habis juga dia bantai. Bila Allahu Akbar bangkit berdiri, baru dia sedang, dia pula bunyi tengah duduk sembahyang, dia bunyi macam-macam boleh jadi. Sembahyang ni tuan-tuan, ya Allahu Akbar, dia macam-macam boleh jadi. Maka dia kata kalaulah sekiranya benda tu berlaku secara terlupa, maka tidak makruh ya.
Dan sama ada membaca itu sengaja ataupun lupa, nescaya sujud sahwi dia di sisi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kata kalau jadi macam tu, sekali lagi last sekali dia kena sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunat. Okay? Dalam bahasa orang Melayu ni dia sebut dia kena sujud sahwi. Kena tapi sebenarnya sunat. Begitu. Dan telah disunatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan lainnya daripada ulama bahawa membaca di dalam rukuk itu akan subhana rabbiyal azim. Ini riwayat yang paling kuat. Untuk buka dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam apa, riwayat yang paling kuat kata baca subhana rabbiyal azim. Masa sujud baca subhana rabbiyal a'la gitu. Riwayat yang kurang kuat dia tambah, dia kata subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada tak ada tu wa bihamdih dalam hadis? Ada, tetapi daripada riwayat yang kurang kuat. Jadi hari ini kalau kita ambil yang riwayat kuat itu lebih baik, tapi kalau nak ubah sampai nak jadi raplah habis semua, bacalah. Ada mana duk baca tu. Ada orang dia tak boleh ubah dah, pasal dia dah hafal benda tu daripada duk mengaji apa tazkiyah Habim dulu duk hafal lagu tu. Hari ni umur dah 52, kata duk abang kata baca tak mau subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu tak mau subhana rabbiyal azim saja. Dia duk nak perbetul yang tu, rakaat dia terlupa pula dah. Ada orang begitu, dia tak boleh kacau-kacau, dia tak boleh. Ada orang macam kalau lagu tu bacalah, nak baca lagu mana pun tak apa. Tidak membatalkan sembahyang. Dan dia kata di dalam sujud itu kita baca subhana rabbiyal a'la. Nampak? Dia buat dekat tu aja. Dan diulang-ulang pada tiap-tiap satu daripada keduanya 3 kali. Dan dikumpul bersamanya barang yang datang di dalam hadis daripada doa, iaitu Allahumma laka raka'tu, sehingga akhirnya. Ada lagi riwayat, ada bacaan-bacaan tambahan yang lain lagi. Begitu. Baik, masalah sutra, apa hukum memakainya? Ini dia nak bincang yang kedua tentang sutra. Saudaraku, dalam hadis tadi menyebutkan haram pakai qasi. Qasi adalah sutra. Maka apakah ia qasi itu? Jawabnya adalah pada tafsir telah bersalah-salahan ulama padanya. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, berbagai-bagai dikata orang. Setengah berkata iaitu kain sutra yang datang daripada negeri Syam. Ada satu pendapat yang dikatakan qasi. Sutra ni pun dia ada banyak perkataan dalam bahasa Arab. Ada sebut qasi, ada sebut harir. Semua maksud sutra. Ada sebut dibaj. Dibaj juga maksud sutra. Cuma beza, ada sutra halui, ada sutra kasang, ada sutra nipis, ada sutra tebal. Maka perbezaan sifat sutra itu membawa kepada perbezaan nama di kalangan orang Arab. Tapi semua tu membawa maksud sutra yang diharamkan orang lelaki-lelaki pakai. Dia macam tu. Sama macam kita ada sebut unta. Ada kata jamal, ada kata ibil, ada kata naqah. Ada macam-macam nama. Unta ni melihat kepada umur unta. Umur berapa dia panggil ibil, umur berapa dia panggil haqqah, umur naqah dia panggil. Dia macam tu. Jadi kita dengar nama-nama tu kita tahu apa benda. Sudah. Okey. Baik, so qasi ni ada pendapat mengatakan sutra yang mai daripada negeri Syam. Dan kata setengah iaitu sutra yang dia perbuat di satu tempat yang bernama qas, iaitu di Mesir. Itu satu pendapat. Dan kata setengah kain sutra yang bercampur dengan katan dan lainnya. Katan, orang putih kata apa? Cotton. Siapa tiru siapa tak tahu. Benda ni bawa ke mahkamah antarabangsa. Orang Arab dia kata katan. Kaf ta alif nun, katan. Kita hari ni ikut orang putih, dia kata apa? Cotton. Nak pergi buat baju, pergi pegang tengok, tanya kawan jual baju, ni kain apa ni? Dia kata katan. Oi, Arab dia ni rupanya. Katan, kan? Kalau dia kata cotton, okey, kan? Siapa tiru siapa tak tahu. Baik, so ada yang kata qasi itu adalah sutra yang bercampur cotton. Kata Nawawi lagi, ini qasi jika ada sutranya lebih banyak daripada cottonnya, maka ialah tegah memakainya akan sebagai tegah haram. Cerita tak mau duk sabut tuan-tuan. Cerita dia apa? Ada sutra tak usah pakai. Habis, selesai. Adat kitab fiqh ni macam ni, dia suka tidur runah. Ataupun dalam bahasa suratnya runas, dia kata.
Terserai ke runai ni. Ha? Dia suka piduk runai. Piduk habang ni, nak habang kata sutera ni saja, sutera tu, sutera ni. Dah kita pening, kita tak faham, kita balik, kita pakai sutera. Maksud kita tak faham. Kami, orang kerja-kerjaan, pergi pejabat pakai baju batik. Kan? Berapa banyak baju batik yang buat daripada sutera. Kan? Orang tanya macam mana nak kenal batik yang dibuat daripada sutera, macam mana nak kenal? Macam-macam cara orang bagi tahu. Ada orang kata kalau cucur api dia tak terbakar. Satu orang kata betul tak tahu, balik cucur tengok. Ada orang kata nak kenal senang ya, dia kata kalau beli mahal itu sutera, dia kata. Ini lagi sampel. Dia kata kalau nak beli baju batik selai, tanya berapa? 450, 500, 650. Yang tu confirm sutera, dia kata. Itu pun satu petua boleh dengar. Ada lagi satu dia kata ustaz kalau nak tahu sutera, dia kata baju batik selai long sleeve ni ustaz ponyok boleh masuk tak dalam satu genggam tangan. Ponyok dia kalau dia boleh masuk dalam satu genggam tangan, itu sutera asli, dia kata. Lembut dia ni sampai kita boleh ponyok dia daripada baju selai saiz badan kita ni long sleeve, kita boleh ponyok, dia boleh mampat, jadi boleh masuk dalam satu genggam tangan. Dia kata itu genuine silk, bukan karpasing, dia pun silk juga, dia pun orang silk kan. Dia kata itu pun dia kata boleh nak kenal sutera asli ataupun tidak, macam-macam. Yang pentingnya apa tuan-tuan, dia tulis silk saja, kita jangan pakai. Tak mau nak ambil risiko, kata tak lagi kalau hak lagu ni boleh, hak lagu ni tak boleh, tak mau. Sutera tak mau pakai. Banyak lagi kain lain Tuhan bagi jadi dalam dunia ni yang kita boleh pakai, yang piduk gelut nak pakai juga sutera ni pasal apa? Tentu ada orang kaya, dia sampai boleh telefon ustaz nak tanya ni. Ai lah orang kaya, dia cakap dia kata macam ai duk pakai suit, dia kata ai duk pakai suit tu kita cara-cara kita Sungai Petani ni kata baju kot lah. Baju dah, kot pula lagi. Kot tu baju lah. Kan kita kata baju kot. Dia kata, I bila pakai suit, I beli necktie sekali dengan hadu bubuh tahun ni. Tengok orang kaya-kaya ni, menteri-menteri apa semua kan, mereka nanti duduk nak main seragam. Kalau tie kalau merah bunga tu, nak perosok atas baju ni pun sama dengan tie tu. Tu beli satu set tu. Satu set tu 5,000. Allahu Akbar. So dia kata macam bila I duk ngaji agama ni, dia kata I try to avoid. Cuba untuk nak elak. I try to avoid lah ni silk, genuine silk ni, sutra-sutra asli ni I try tak mau pakai lah. Tapi you tahu lah, dia kata saya you tahu lah. Dia kata tie dengan kain tu dia kata yang tu memang dia kena buat daripada silk. Dia kata baru kita pakai dia kejap belok. Itu dia kata begitu. Tak apa kot no, dia kata 2 lay tu aja. Yang tu aja dia nak minta bagi ustaz, kata tak apalah untuk Datuk tak apalah. Terima kasih banyak ustaz, thank you very much. That's why I selalu refer kat you. Dia nak main lagu tu. Ini orang kaya ni, dia nak cari mana satu ustaz yang boleh habang kata dia buat tak apa nak betul itu betul. Maka ustaz ni dia kata bagus. Dia I suka refer apa-apa dekat you pasal duk kata boleh, benda tak boleh. Karut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apakah hentak mai kat saya satu YouTube, hentak mai dalam satu ustaz mana kan, orang pergi tanya dia pasal hudud. Ustaz pondok pakai semua baju Melayu, sorban apa semua cantik. Dia nak tanya tuan guru tentang hudud ni, betul-betul kita wajib ke kena buat hudud ni? Sekarang kau apa? Dia tanya. Kawan yang tanya ni pun saya takut. Ambil gambar kan. Sekarang ke 12 tengah hari kan? 12. Okey. Sekarang nak tanya. Semayang wajib tak wajib?
Ni pun apa ni, aku tanya dia tanya aku balik. Ya lagu tu ada. Dia ni pun katalah semayang wajib lah. Baik, kalau sekarang ni pukul 12, you nak pergi semayang Zuhur boleh tak? Dia kata, kamu nak semayang Zuhur sekarang boleh tak? Dia ni kata tak boleh ya? Pasal apa tak boleh? Dia tanya balik, ni ustaz ni, pasal apa tak boleh? Dia ni kata pasal tak masuk lagi Zuhur, pergi 1 lebih orang masuk. Macam tu lah hudud. Dia kata astagfirullahaladzim. Dia kata macam tu lah hudud. Hudud tu wajib, macam semayang tu wajib. Dia kata, tapi tak masuk waktu. Syarat nak semayang Zuhur ni kena masuk waktu. Bila tak masuk waktu, tak boleh lagi semayang Zuhur. Semayang Zuhur tu wajib, tapi syarat tak ada, maka tak boleh lagi semayang Zuhur. Macam tu lah hudud. Hudud tu wajib, dia kata, tapi kita tak boleh, kita tak bersedia lagi. Jadi nak buat hudud macam mana? Dia kata, ya Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia boleh jawab macam tu. Tanya lagi, dia tanya lagi. Okey, dia kata nak tanya kamu. Kan nak tunjuk tu kat video tu apa kan? Dia kata nak tanya kamu. Dia kata, ni dia buat lagu tu. Nak tanya kamu. Orang perempuan wajib sembahyang tak? Kita wajib lah, kalau orang Islam wajib sembahyang. Kata, okey, kalau orang perempuan main bulan, dia wajib sembahyang tak? Dia kata main bulan tak boleh sembahyang. Macam tu lah hudud. Hudud juga yang tu pun. Macam tu lah hudud. Dia kata sembahyang tu wajib. Dia kata tapi bila ada mani', dia sebut dalam video tu. Dia kata kalau ada mani' ni bahasa Arab, maksudnya benda yang menghalang, menegah. Bila ada benda yang menegah, maka tak wajib. Orang perempuan kalau dia Islam, dia wajib sembahyang. Dia kata. Tapi bila dia datang haid, bila dia datang bulan tu menghalang daripada dia sembahyang. Sembahyang tu tetap wajib, tapi tak boleh sembahyang. Pasal apa? Pasal ada mani'. Macam itulah dia kata dengan hudud ni. Hudud tu wajib. Dia kata tapi banyak mani' dok ada lah ni. Tak boleh buat, dia kata. Masya Allah. Orang yang hantar mai kat saya video ni, dia pun pening. Dia kata, ustaz ni macam mana ustaz? Tengok ustaz, dia kata. Macam mana? Kalau halang-halang kepiah tak apa nak kejap elok. Dia dengar video tu, dengar dia mula duk hangguk pelan. Bila dia buat contoh 2-3 contoh, hangguk lagi kuat. Dia kata betul lah, mana Malaysia tak boleh buat lagi, dia kata. Habis. Tuan-tuan, kalau dengan kerana dia cakap tu, berapa ramai orang terpengaruh dengan cakap dia, orang faham kata tak boleh buat di Malaysia ni. Dia tanggunglah dosa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan tuan-tuan, jangan macam tu. Benda Tuhan suruh buat, kita kena tunjuk kesungguhan nak buat. Kesungguhan tu mesti ditunjuk oleh semua pihak, terutamanya kerajaan. Kena tunjuk kesungguhan. Tak boleh duk buat bersilat sana sini duk apa tu. Kena tunjuk kesungguhan nak buat. Kena panggil segala sarjana Islam yang ada di seluruh dunia, panggil mai. Panggil mai, bagi mereka duduk di hotel elok-elok, suruh mereka bincang, suruh mereka draft undang-undang ni, suruh pakar-pakar dalam undang-undang civil ada ni, sit down sekali, bincang, buat macam mana cerita. Kita jangan sampai benda ni bercanggah dengan undang-undang civil. Kalau perlembagaan patut pindah, nak pindah macam mana, tunjuk kesungguhan tu. Kalau sampai kesudah kita tunjuk kesungguhan, tak boleh juga nak buat, kita boleh jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dah bersungguh tapi tak boleh. Pasal apa? Benda yang duk jadi macam ni Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan lebih mengetahui. Jangan duk pergi bersilat, duk bawa contoh lugu ni yang nak bawa kata tak boleh buat. Jangan macam tu, kerana kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, so dia kata macam mana boleh pergi ke situ? Kita duk baca Fatihah dalam rokok. Tapi boleh kot, pergi kot tu boleh lah kan. Dia benda ni dia bersangkut juga sebenarnya, begitu. Baik, dia kata bermula yang lebih asah daripada keduanya, bahawasanya seperti yang lain daripada Fatihah maka makruh ia. Dan tiada batal ia. Yang tu. Mana ni? Bawah tadi, sutra. Sutra ni kita buat kesimpulan kata tak usah pakai. Apa jenis sutra pun tak usah pakai. Masalah kain celup kuning, apa hukum memakainya? Pada masalah itu menyebutkan mu'asfar. Dia kata mu'asfar, yakni kain yang dicelup dengan pencelup kuning. Adakah harus memakainya bagi orang laki-laki ataupun haram hukumnya?
Kata Imam Nawawi, dan telah bersalah-salahan ulama pada kain bercelup kuning, maka mengharuskan dia oleh jumhur ulama dan sahabat dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Tetapinya berkata orang yang lain yang lebih afdal daripadanya, harus memakai akan dia di rumah ataupun di laman rumah sahaja. Maksudnya apa? Tak bagus, elakkan daripada pakai. Kalau nak pakai juga, sebahagian kata diharuskan, tapi tak pakai dalam rumah ya. Ataupun habis kuat keluar pergi dekat pintu pagar rumah ya. Sudah keluar daripada tu tak bagus. Pasal apa? Pasal warna kuning ini menyerupai warna kegemaran orang kafir. Kita dah baca panjang dah perbincangan ni di bawah Kitabul Libas di Masjid Negeri Pulau Pinang dulu. Kita dah detail dah baca bab ni. Dan dimakruhkan dia memakai di dalam perkumpulan orang atau di pasar-pasar ataupun seumpamanya. Elakkan daripada pakai baju kuning pergi duduk di tengah orang ramai. Pasal huraian dia panjang tentang bab baju kuning ni. Dan kata satu jamaah daripada ulama ialah makruh akan sebagai makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh ringan. Dalam mazhab Hanafi dia ada dua, makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh tanzih ni makruh tapi dia ringan sikit. Makruh tahrim, makruh yang berat kepada nak jadi haram. Dia kata, apa cerita pun Tuhan tak suka benda ni. Dan telah menanggung mereka itu akan tegah atas ini kerana bahawasanya sabit ia bahawasanya Nabi SAW ada memakai ia akan pakaian merah. Baju merah Nabi biasa pakai. Baju merah. Nabi pernah khutbah, Nabi pakai jubah warna merah. Ui, kalau hari ini saya main baju merah, tuan-tuan, saya duduk cakap 5 minit, tuan-tuan duduk cakap ni, merah macam ni, garam. Email begitu. Tapi rupanya baju merah Nabi pernah pakai. Nabi pernah pakai. Baik. Dan tersebut di dalam As-Sahihain daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Katanya, aku lihat akan Nabi SAW ada pernah mencelup ia dengan warna kuning. Ada satu riwayat kata Nabi pernah dilihat memakai baju yang bercelup kuning. Maka itu sebab sebahagian ulama dia jadi kendor balik sikit. Dia kata makruh saja. Okey, baik. Masalah cincin mah dan memakainya. Saudaraku, dia kata pada hadis dalam masalah itu telah diketahui akan tegah pakai cincin mah akan sebagai tegah haram. Yang ni tak ada tolak ansur. Barang mah orang lelaki haram. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan telah ijma' orang-orang Islam atas harus bagi orang perempuan pakai cincin mah. Ini tak payah abang lah, semua orang tahu. Orang perempuan, barang mah ni bukan cincin, apa mah pun dia boleh pakai. Okay? Dan telah ijma' mereka itu atas mengharamkan memakai mah ke atas laki-laki, melainkan barang yang dihikayatkan dia daripada Abi Bakr bin Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Hazam, bahawasanya dia mengharuskan laki-laki pakai mah. Dia ni pelik. Ini pendapat yang syaz, dia panggil syaz, shin alif zal, syaz, maksudnya pendapat yang pelik. Semua orang kata tak boleh, dia pergi kata boleh, seorang dia. Okey. Dan daripada setengah ulama bahawasanya makruh sahaja dan tiada haram. Ini juga pendapat yang syaz. Yang kata laki-laki boleh pakai mah ni, ini pendapat yang sangat pelik daripada pendapat majoriti. Kata Imam Nawawi, dan bermula nakal dua-dua orang tadi ni batal, dia kata. Hak kata boleh dengan hak kata makruh, hak kata apa ni, itu pendapat yang batal, kata Imam Nawawi. Maka orang yang mengatakan harus atau makruh itu didatangkan hujah dengan ini segala hadis yang disebutkan dia di dalam Sahih Muslim dan lainnya. Sedangkan yang kata haram ni hadisnya hadis yang kuat daripada riwayat Imam Muslim. So tak mah, ni pendapat pelik-pelik tak mah. Serta ijma' dahulu daripadanya atas haram baginya. Ijma' semua orang, ulama besar-besar sepakat mengatakan orang lelaki-lelaki haram pakai mah. Habis cerita. Dia kata, serta sabda Nabi SAW tentang emas dan sutera itu, Nabi kata, inna hazaini haramun ala dhukuri ummati halla li inathihim.
bahwasanya dua ini, yakni sutra dengan mah ni haram ke atas laki-laki daripada umat aku, tetapi halal bagi segala perempuannya. Clear? Nas cukup clear. Nantilah keterangan tentang sutra dan emas ini insya-Allah dia kata akan dibincangkan di dalam abwabul libas dengan panjang lebar nanti. Dia kata jilid yang kemudian kita dah baca dah yang ni. Baik, kemudian bab ma jaa fi man la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Itu bab yang datang pada menyatakan membetulkan tulang belakang ketika rokok dan sujud. Dia ada satu bab, bila kita rokok kita mesti kena 90 degrees, 90 darjah. Kita bila rokok tu dia kena bengkok badan kita tu 90 darjah. Tak boleh rokok kepala lagu jambatan Pulau Pinang yang kedua medu naik. Yang kedua dia sebut. Kan? Cungit macam tu. Dan dia tak mau juga satu macam mana nak junam turun bawah pun tak mau. Dia kena duduk elok-elok. 90 darjah masa rokok. Ketahuilah saudaraku, adalah pada bab ini membicarakan hukum i'tidal, satu rukun daripada rukun semayang. I'tidal tuan-tuan, i'tidal dan tamakninah adalah rukun. I'tidal dan tamakninah. Tamakninah maksudnya apa? Bontisan. Sami'allahu liman hamidah. Kena bagi satu tempoh break. Bontisan. Rabbana walakal hamd. Ataupun Rabbana lakal hamd. Baru sujud. Tak mau sampai tak nampak ada berhenti. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, terus sambung dengan sujud. Itu sudah keguguran rukun. Kerana i'tidal dan tamakninah itu rukun. Mesti kena jaga. Ada orang beritahu, dia kata, Ustaz, saya salah ke saya ni punya pasal apa? Taman perumahan saya duduk tu ada satu surau. Saya tak pergi semayang di surau tu. Pasal apa pula? Hang ni kuat parti yang kot. Kita ni pula. Hang ni kuat parti yang kot. Hang parti apa? Depa parti apa? Dah. Bukan pasal parti dah. Kawan hadu jadi imam tu. Dia kata kawan hadu jadi imam di surau tu. Dia yang tidak tak ada tamakninah. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, terus Allahu akbar. So, kira macam mana kalau tu imam batal semayang dia ni, macam mana dia tak? Jadi kerana tu dia tak pergi berjemaah di surau taman dia. Ni bab yang tidak ni. Ada satu orang pula, Ustaz, saya tak pergi semayang juga di surau taman ni. Pasal apa? Tu imam sami'allahu limal. Ni pula sami'allahu limal hamidah. Saya mula duk ingat telinga saya korang apakah balik lagu bagus punya duk buat apa semua bagi cantik, bagi test apa semua, tengok suruh bini duk balik dinding petik jari tengok dengar okey cantik, telinga aku memang tak ada silap dah. Pi lagi sekali semayang sami'allahu limal lagi dah pula ada bunyi. Dia kata pasal korek bagi clear, dia dengar lagi clear. Limal ni duk main lagi clear. Limal hamidah. Oh, dia kata sengai betul Ustaz. Bila dengar ni cukup sengai. Allah, limal lagi. Saya lagi limal hamidah lagi. Dia duk main sengai. Saya pun tak tahu nak buat apa. Dia kata saya pergi tangkap satu prepaid. Pasal apa pula? Tangkap prepaid. Saya tak boleh lah. Nombor saya dia tahu. Boleh pula buat dia betul. Pergi tangkap satu prepaid number kerana nak bagi SMS kat tu imam ni lah. Kata tu imam tolong perbetul. Saya tak tahu saya silap dengar ke ataupun tu imam tersilap, saya tak tahu. Tapi limal hamilah ni, dia kata tak betul ni. Sepatutnya liman hantar pergi cantik lah. Tak jawab, tak apa-apa, sengak sunyi betul ya. Pergi lagi semayang, limal hamidah lagi. Nampak tuan? Sama dengan kes budak yang mengapai daripada taski tadi ni. Aduh, mengapai daripada taski tadi ni, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tiba-tiba nak potong jadi subhana rabbiyal a'la, pergi jadi raplah dekat dia. Tu imam ni pun sama. Nak tukang daripada limal hamidah kepada liman hamidah tu dia tak boleh tukang. Pasal benda tu dah jadi sebati dengan dia. Masalah. Jadi balik kepada kawan tadi ni. Dia kata dia tak pergi sembahyang ni tak apa lah. Tuan-tuan nak jawab apa kat dia? Saya kata dia pergi tanya Ustaz Azhar Idrus. Saya tak tahu jawab benda ni. Saya tak tahu nak jawab benda ni. Kata bagus hang tak pi pun tak kena. Kata hang pi diikut dia dengan tak betul dia pun satu masalah. Saya jadi takut nak jawab. Yang penting apa tuan-tuan?
Kita ni bila dengar orang bagi tahu ada benda hak kita duk buat tu tak betul. Apa betul? Susah dalam seminggu dua. Lepas tu insya-Allah betul. Insya-Allah dia akan boleh buat. Tak mungkin satu benda yang tak betul, tak boleh diperbetul, tak mungkin. Sikit susah, tapi lepas tu kita akan dapat satu ibadah yang sahihah, ibadah yang betul. Dia macam tu ya tuan-tuan. Dan saya selalu sebut dalam sikit masa ni, tidak ada manusia yang tak buat salah langsung, tak buat silap langsung. Siapa pun akan ada dalam hidup dia tersalah ataupun tersilap. Bila ada orang tegur, dan kawan nak tegur pun biarlah beradab dengan adab yang cukup baik. Dan kawan yang kena tegur pun semak balik, betul silap, betul balik. Harmoni alam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, ketahuilah saudaraku, adalah pada bab ini membicarakan hukum i'tidal itu satu rukun daripada rukun semayang, dan iaitu membetulkan dan memberi tegak akan tulang belakang manakala bangun daripada rokok dan sujud, yakni duduk antara dua sujud. Ni cerita tulang belakang ni. Hari ni ramai orang kena penyakit. Dia panggil penyakit apa? Spinal cord. Dia panggil spinal cord, penyakit tulang belakang tu, apa slip disc ke apa, ramai orang kena hari ni. Pasal apa? Pasal zaman muda dia rancak sangat. Dia main sepak takraw pun dia jadi killer. Killer ni maksudnya apa? Bila bola main cantik dia pacak tangan sebelah dia ribat. Dia ribat bola pergi. Okey, satu hari pacak menggunakan terseliuh tangan jatuh, terempas macam manakah, tulang belakang sudah kena. Tapi oleh kerana umur muda, umur 18, 19, 20, 24, 25, sikit-sikit sakit, gabi-gabi pungkong, settle. Benda tu tak baik. Umur dia 48, 50 esok ni dia main balik. Dia tak sakit masa dia muda, pasal dia kuat. Jadi sakit tu tenggelam dalam kuat dia. Jadi bila main umur 48, 50, dia duduk tangkap belakang. Duduk semayang dia pun, daripada rakaat pertama bangkit pada sujud, nak bangkit rakaat kedua dia meletup. Dia meletup pinggang, pak kata bunyi, kata chassis lari. Chassis sudah lari. Dia naik satu macam yang lagu nak main ketam tak ketam macam tu, dia main mengirim. Chassis sudah kena. Spinal cord, slip disc, semua problem kena. Benda ni dibincangkan rupanya dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perbincangan. Kita pun tak tahu ni, rupanya 1400 tahun dah ada perbincangan dalam agama, dalam hadis tentang benda ni. Cuba kita tengok. Dia kata apa? Dia kata maka telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi hadisnya an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajul, yani sulbahu fi ar-ruku' was-sujud. Telah tiada memadai dan tiada sah oleh sembahyang seseorang yang tidak membetulkan, yakni tidak beri lurus pada sembahyangnya itu oleh laki-laki, yakni akan tulang belakangnya serta tamakninahnya pada rokok dan sujud. Tu dia bahasa dia. Tak baca 3 kali ni. Dia nak abang apa? Dia kata tak sempurna salat seseorang jika ketika rokok, sujud, tulang belakangnya tak lurus. Dia nak abang itu. Tak sempurna semayang satu orang yang apabila rokoknya tak dapat 90 darjah, ataupun masa sujudnya tak dapat kedudukan sujud macam yang ditunjuk oleh Nabi, maka orang yang macam tu sembahyangnya tidak sempurna, Nabi kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali bin Syaiban dan Anas dan Abi Hurairah dan Rifa'ah Az-Zuraqi. Tu baca dia Az-Zuraqi, tuan-tuan. Ibu baca Ar-Rizqi pula. Az-Zuraqi. Katanya, dan bermula hadis Abi Mas'ud itu hadis yang hasan lagi sahih. Baik, dia kata masalah i'tidal dan duduk antara dua sujud, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis itu di sisi ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Memikir mereka itu akan membetulkan oleh laki-laki akan tulang belakangnya pada rokok dan sujud. Yakni ketika i'tidal dan duduk antara dua sujud. Kata Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq, barang siapa tidak membetulkan tulang belakangnya pada rokok dan pada sujud, maka sembahyang itu batal. Dia kata, tu dia.
Ini bukan cerita ringan, cerita semayang nak jadi batal. Siapa kata kalau sekiranya rokok tak sempurna, tak betul, ini semayang batal? Siapa kata? Imam Syafi'i kata. Siapa rokok yang rokoknya itu tak sempurna, maka sembahyang itu batal. Kerana hadis Nabi SAW. Masalah dia kata i'tidal itu wajib atau sunat. Telah dipaham daripada kalam Syafi'i, terang-teranglah bahawa i'tidal itu wajib. Kita faham. Kan dalam rukun semayang, kita dah belajar rukun semayang, yang tidak termasuk di dalam rukun sembahyang. Rukun ni maksudnya apa? Kalau batal seluruh ibadat itu. Contoh kalau kita kata dalam bab haji, contoh rukun, di antara rukun haji apa dia? Di antara rukun haji apa dia? Wukuf di Arafah. Kita ambil contoh. Satu orang pergi Mekah sampai sekali dengan masuk hospital. Misalnya, sekali dengan sampai orang turun, orang pergi check in hotel, dia masuk check in hospital. Padahal dia nak pergi buat haji. Okey? Bila mai hari wukuf, dia dah ada di hospital lagi. Macam mana dengan dia ni? Macam mana? Oleh kerana wukuf itu rukun dalam ibadat haji, dia kena pergi ke Padang Arafah walaupun dibawa oleh ambulans. Dia kena pergi. Dia kena ada di dalam bumi Arafah tu. Dia kena ada walaupun sebentar. Pasal apa? Pasal Nabi kata Al-Hajju Arafah. Nabi kata haji ialah Arafah. Mana Arafah ni sangat penting. Dia rukun kepada ibadat haji. Tak dapat tidak kena ada di bumi Arafah dalam waktu dia. Walaupun tak turun, tak pijak kaki di bumi Arafah, duduk atas ambulan saja, kena ada di bumi Arafah. Tuan-tuan boleh fikir tak dengan logik akal benda ni? Tak boleh fikir. Kalau agama nak dihurai secara logik akal, hak ni tak logik dah. Hak ni tak logik dah. Apa benda kata dia ni, dia dengan takkan daripada hospital bawa pergi dengan ambulan, duduk tak ada 5 minit keluar balik. Baik tu sapi, otak kita kata. Tapi agama kata kena pergi. Nak pergi tak mau? Kalau nak buat haji, kena pergi. Pergi berada atas ambulan pun tak apa, patah balik. Mesti berada di bumi Arafah. Macam itulah dengan i'tidal. I'tidal ini satu benda rukun. Mesti kena buat perbuatan i'tidal itu. Kalau tidak, dia kata apa? Batal sembahyang. Demikian juga dengan betulkan tulang belakang ketika rukuk dan sujud. Kalau sekiranya tak buat macam yang disuruh oleh Nabi macam tu, maka batal. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana hadis Nabi dalam masalah tadi. Baik, dia kata i'tidal itu wajib ataupun sunat. Dipaham daripada kalam Syafi'i, terang bahawa i'tidal itu wajib. Kata Syafi'i dalam Al-Um, tiada memadai akan orang yang sembahyang yang kuasa ia bahawa ia i'tidal dengan betul. Yang kuasa ia, dia kata. Kalau dia tak mampu, dia tak berkuasa, itu bab lain. Dia sakit, spinal cord tadi ni, chassis sudah lari. Dia tak boleh nak i'tidal, tak boleh nak rokok elok, tak boleh sujud. Dia sudah masuk kategori apa? Orang uzur. Maka bagi dia, dibenarkan. Bagi orang yang boleh saja tak mau buat, batal sembahyang. Contoh paling mudah kita abang apa tuan-tuan? Hari ini sudah jadi trend. Orang semayang ni saja-saja nak duduk atas kursi. Oh, penyakit lah ni tuan-tuan. Betul-betul tak boleh nak duduk atas lantai. Betul-betul dia ni kena duduk atas kursi, tak apa. Tapi kalau saja nak duduk atas kursi, pasal apa? Pasal takut sekali kalau bangkit sekali saya tak boleh berdiri lama. Tak boleh berdiri lama, takat mana boleh berdiri? Kena berdiri. Kalau sekiranya satu rakaat dia boleh berdiri takat 15 second. 15 second kena berdiri. Lepas 15 second kalau gagah juga nak rebah, baru boleh duduk. Kalau terus daripada awal kata saya tak boleh, saya tak tahan berdiri. Boleh tak berdiri? Boleh, tapi tak tahan. Berdiri takat mana tahan. Kalau tidak, batal sembahyang itu bagi sembahyang fardu. Bagi sembahyang sunat tak apa. Pada awal nak duduk nak apa tak apa. Memang itu kelonggaran kepada sembahyang sunat. Tapi bagi sembahyang fardu kena berdiri. Hari ini sudah jadi trend. Tuan-tuan pergi masjid mana pun ada geng yang langsung tak mau berdiri. Hatta masjid Mekah dan masjid Madinah ada.
Imam Syafi'i kata apa? Batal sembahyang dia. Kalau dia boleh berdiri 2 second, dia tak berdiri, batal sembahyang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata Syafi'i adalah al-um dan tiada memadai akan orang yang sembahyang yang kuasa ia bahawa ia i'tidal dengan betul. Apabila ia mengangkat kepala daripada rokok dengan ketiadaan ia berdiri betul i'tidal. Apabila ada ia daripada mereka yang kuasa atas berdiri dan barang yang ada ia daripada berdiri, ketiadaan i'tidal tidak memadai. Kalau boleh berdiri saja tak mau berdiri, tidak memadai. Sembahyang dia batal, dia kata. Baik, masalah i'tidal syak, apa hukumnya? Kata Syafi'i adalah al-um dan jikalau mengangkat seseorang akan kepalanya daripada rokok, maka syak dia akan sempurna i'tidalnya. Penyakit. Dia dah rokok dah, Allahu Akbar. Bangkit, sami'allahu liman hamidah, syak. Tadi aku rokok tadi belakang betul tak tahu. Dia syak. Aku rokok tadi betul tak tahu. Dia jadi macam tu. Ataupun dia syak pada i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud. Masa sujud syak. Tadi aku i'tidal, tadi tamakninah dapat tak tahu. Dia syak macam tu. Kemudian langsung ia sujud. Ataupun belum sempurna i'tidal, tiba-tiba terus turun sujud. Ini kes yang kedua. Kes kita kata tu Imam Surah tadi. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, terus sujud. Tidak ada tamakninah di dalam i'tidalnya. Okey. Tengah duk sujud, baru dia teringat balik, tadi aku i'tidal tak betul elok, tak ada nak tamakninah ni, aku sujud ni. Dia teringat masa sujud. Nescaya mengulang dia akan i'tidalnya. Maka bangun dia dan berdiri betul balik untuk mengambil i'tidal. Tuan-tuan faham tak masalah dia? Dia semayang. Lepas itu dia rokok, Allahu Akbar, dia rokok. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, terus sujud. Tengah duk sujud teringat balik, aku tadi yang tidak tadi tak ada tamakninah perasan. Dia teringat macam tu, dia syak. Imam Syafi'i kata apa? Bangkit balik. Bangkit balik yang tidak lagi sekali. Berdiri tegak, ambil satu tamakninah, baru sujud balik. Imam Syafi'i kata kena buat macam tu. Dan tiada terbilang sujudnya tadi. Hadis sujud tadi cancel, tak pakai. Okey? Sehingga i'tidal dia dahulu daripadanya, dan jika tiada i'tidal juga, bahkan langsungkan juga sembahyangnya, nescaya tiada terbilang rakaat itu daripada sembahyang. Okey? Maksudnya apa? Dia rokok, dia i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, terus sujud. Sujud dia teringat, aku tadi i'tidal tak ada tamakninah. Nak bangkit balik ni semua leceh. Dia terus juga sembahyang dia. Boleh tak boleh? Boleh, tapi rakaat tu tak kira. Rakaat yang berikut tu baru kira. Mana kalau berlaku benda tu pada rakaat yang kedua, dia masih dianggap satu rakaat. Dia bangkit sekali lagi, yang nampak macam rakaat ketiga itu sebenarnya rakaat kedua bagi dia. Okey, tuan-tuan boleh capture tak benda ni? Fiqh ni dia memang macam tu. Dia duk buat contoh ni, kalau tuan-tuan lab terlelap sikit, tuan-tuan tak akan faham. Jadi tuan-tuan bangkit ni, dia duk kata apa tu tadi, tidak tu kata apa? Dia kata hang lain pasal tu yang tak faham. Kan? Dia tak boleh benda ni, dia tak boleh 1 second pun tak boleh lab. Habis kita terlepas. Kita jadi tak faham. Okey, sedang-sedang bunyi orang gelak, dia pun gelak sama. Jadi dia tak faham apa. Sayang, orang macam ni sayang. Baik, masalah dia kata yang tidak tertegah memperbuatnya oleh kerana datang penyakit. Ni dia nak main cerita spinal cord punya problem ni. Orang sakit tulang belakang. Apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, dan jikalau bangun seseorang daripada rokok, tiba-tiba datang satu penyakit menegahkan dia daripada membetulkan belakangnya. Ni, dia masa umur 23 itu jatuh superbike. Duk naik Ducati, pergi jatuh lap tang mana ke, jatuh berguling-berguling, bangkit umur 23, bangkit gabuih kiri, gabuih kanan, perbetul orang, tumbuh balik kanan sikit, tumbuh balik sikit, okey, angkat motor, start, hidup balik, angkat tayar, pergi lagi. Umur 23. Dia main umur 53. Bangkit daripada rakaat pertama, nak bangkit berdiri. Rakaat kedua, tup kata dia bunyi pinggang. Tup tu terus chassis lari. Ini cerita Puspakom ke Nabi.
Kena cek balik. Chassis sudah lari. Jadi macam tu. Kan? Baik, Syekh ni bila dia duk main kiat macam tu, dia rokok pun satu punya kiat, dia bangkit sami Allah liman hamidah pun nak kena duk cari position, nak cari tu posisi bagi tak sakit tu. Baik tuan-tuan, benda ni orang yang kena tahu tuan-tuan. Tuan-tuan pergi hospital, ni hak batu ladung duk gantung ni semua penyakit ni. Batu ladung. Kita ni batu ladung pergi duk mengaikan. Buh di bongkai tu balik pergi batu ladung. Orang kena tulang belakang ni tuan-tuan. Dia buh atas katil, dia sangkut di dagu ni, dia bubuh satu batu ladung di ujung kepala tu. Kaki ni dia regang, dia sangkut satu batu ladung di ujung. Ujung kepala satu batu ladung, ujung kaki satu batu ladung. Duk keras kiang gitu. Orang main tengok dia pun dia duk tengok ikut mata gitu kan. Dia banyak, Haji, okey Haji. Okey pula bapa hang ni macam ni, okey. Dia marah, dia sudah marah. Dia sudah marah pasal dia kena spinal cord. Ini besar punya cerita tuan-tuan, ni bukan benda kecil. Batu ladung ujung kepala ada satu, ujung kaki ada satu, hang mai tanya okey. Dia tak okey pula bapa hang dia kata, okey. Lagu ni hang tengok okey lagi nak marah. Dalam pada duk sakit tu, bebai ni duk ada lagi. Nak marah. Sorry Haji, sorry. Lepas ni pun kata sorry Haji, sorry. Nampak tuan? Macam ni punya orang. Bila dia semayang, dia tak boleh nak tegak badan masa i'tidal. Nak ambil tamak ninah pun tak boleh. Sakit sampai keluar air mata tuan, sakit ni. Macam mana bagi kisah orang macam ni? Ni dia bincang. Dia kata, bagi orang yang sakit, tiba-tiba datang penyakit menegahkan dia daripada betul tulang belakang, yakni nak i'tidal tu duduk betul tu tak boleh, maka dia langsung sujud. Nescaya memadai ia daripadanya. Tu dia yang kata Islam ni timbang rasa. Oleh kerana hang sakit, bagi hang special case. Tak apalah, tak ada ni tidak tak apa pasal sakit. Itu tak apa. Baik, dan kerana bahawasanya bukan ia daripada orang yang kuasa atas yang tidak sebab sakitnya. Dia memang tak boleh, nak tegak tu tak boleh pasal dia sakit. Maka dikecualikan bagi dia. Tetapi jika hilang penyakit itu daripadanya dahulu daripada sujud, maka sujud dia, maka wajib atas dia yang tidak balik. Nampak tuan-tuan, dia tak lepas. Sebab sakit ni dia bukan konsisten. Dia tekoh nak sakit, tekoh dia tak sakit, tak apa. Kalau tengah-tengah duduk semayang, sebelum i'tidal tu tak sakit, kena i'tidal elok. Tak boleh nak pakai hukum sakit, tak boleh. Pasal pada ketika itu hang tak sakit, kena i'tidal. Tapi kalau duduk sakit masa tu, okey, diberi kelonggaran, i'tidal, tak payah lurus badan, tak payah tamakninah pasal sakit. Nampak? Kebenaran dia bagi, orang putih kata as and when. Orang putih kata as and when. Maksudnya apa? Tak tahu nak kata. Orang putih ni dia kata sedap lah. Bila Melayu kita nak abang susah. Dia as and when. Maksudnya bila lah, bila-bila sakit, masa tu saja dapat kelonggaran. Bila tak sakit, tak dapat kelonggaran itu. Tetapi kalau hilang, dia kena sujud, dia kena buat bagi elok. Maka wajib atasnya ulang i'tidal kalau dia terus sujud tadi. Kerana bahawasanya meninggalkan ia akan berdiri semuanya dengan sebab masuknya pada amal sujud. Itu adalah salah. Dan jika hilang penyakit itu kemudian daripada telah ia sujud, maka tidak ada apa satu atasnya. Kalau masa dia i'tidal dia sakit, dia terus sujud, tak apa. Dah sujud, tengok hilang sakit, tak apa dah, tak payah ulang dah. Pasal masa tu sudah lepas. Bahkan mengerjakan barang yang kehadapan juga. Kalau tu teruslah semayang sampai habis. Dan jika diperbuatnya, maka atasnya sujud sahwi. Kerana bahawasanya menambah ia pada semayang akan barang yang tiada dituntut atasnya. Ini kisnya macam mana? Dia bangkit daripada rokok, sami Allahu liman hamidah. Tengok rasa tak ada sakit apa. Okey, tak ada sakit apa. Okey, dia pun bagi tamakninah elok, baru dia sujud. Allahu Akbar, sujud. Satu. Kes yang kedua ni macam mana? Dia bangkit daripada yang tidak. Bangkit, lepas tu, okey. Dia sujud. Dia sujud, lepas tu, dia bangkit sakit. Sami Allah liman hamidah, sakit. Sakit, lepas tu dia sujud. Dia tak tamakninah semasa yang tidak. Dia terus sujud. Bila sujud, penyakit tu sudah rilis. Sudah tak sakit. Kalau ikut Imam Syafi'i, dia kata apa? Terus semayang. Tak payah dah i'tidal. Syekh ni rajin terlebih. Dia pergi i'tidal balik. Pasal dia sujud-sujud, dia rasa macam tak sakit. Aku nak i'tidal balik. Dia pergi buat balik. Apa jadi dengan dia ni? Kalau dia buat juga, dia kena sujud sahwi. Sebab dia dah diberi kelonggaran. Tak payah buat balik yang tidak, dia pergi buat juga.
dia sujud sahwi, kata Imam Syafi'i. Baik, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok ma yaqulur rajul idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Lepas ni bacaan bila bangkit daripada rukuk, yang kata sami'allahu liman hamidah tu. Itu bacaan dia. Okey, dia akan bawa main hadis nak cerita tentang bacaan itu. Dan dia akan main pula lepas itu perbincangan tentang mazhab. Okey. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal, dia pakai hadis, teks hadis tu betul-betul. Pasal teks hadis kita akan tengok insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Bila kata sami'allahu liman hamidah, imam kata, makmum kata rabbana walakal hamd. Makmum tak payah kata sami'allahu liman hamidah, pasal hadis tak sebut macam tu. Dan itu yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i dia ada satu pendapat lain. Dia kata apa? Bila imam kata sami'allahu liman hamidah, makmum kata juga sami'allahu liman hamidah. Imam kata rabbana walakal hamd, makmum pun kata rabbana walakal hamd. Itu satu pendapat dia dalam mazhab Syafi'i. Nah, kita akan jumpa nanti insya-Allah. So tajuk yang akan datang lagi juga sangat menarik, tuan-tuan. Dia akan main perbincangan tentang anggota sujud. Dan di dalam anggota sujud ni pun cerita dia panjang, yang menjadi persoalan di kalangan sesetengah orang. Okay. Benda-benda very simple punya persoalan orang boleh tanya, dan ada jawapan dia dalam kuliah yang akan datang. Contoh, kata ustaz, kalau kita pakai kepiah kolom dah, kepiah kolom, pakai kepiah tutup ambil kenin, lah jadi satu trend pada ayat yang tu pun. Dia pakai kepiah kolom, dia panggil. Dia pakai kepiah, dia selom masuk sampai tak jumpa dahi. Dia pakai style lagu cowboy malas ni, cowboy segan ni. Ditarik tutup main cungit ni. Ataupun dia pakai sorban, dia balut habis sampai nampak kenin sekerat. Okay. Dia sujud dia sah tak sah? Saudara. Kita boleh jawab kata sah, kita boleh jawab kata tak sah, tapi apa sandaran dia? Apa hadis kata macam mana? Itu nak tengok. Kemudian ada pula satu orang, dia semayang ketayak jala dia berlubang. Dia pakai kolom juga, kolom sampai ke kenin, ketayak dia. Tapi atas ni ada satu tingkap berlubang. Contoh dia kata. Jadi bila dia sujud dia sah tak? Ketayak kolom tapi ada lubang. Ada satu juzuk daripada dahi dia kena juga lantai. Sah tak sah? Itu perbincangan yang akan datang. Ada orang tanya juga, ustaz, apa masa sujud kalau tangan terlapik dengan apa-apa, sah tak semayang? Kan? Jenis orang jenis tu bubuh kain ridak atas bau apa semua kan, buah atas bau. Jadi bila sujud, kain ridak tu jatuh dulu, lepas tu tangan dia bau pi atas kain ridak, berlapik dengan kain ridak, kain burdah dia ni. Sah tak sujud dia? Anggota sujud dia tu kira tak tu yang terlapik dengan kain ridak tu? Itu juga perbincangan. Baik, ada orang pula tanya seorang lagi, dia kata, ustaz, macam saya ni, saya ada satu penyakit, saya tak tahan sejuk, dia kata. Jadi saya sepanjang masa kena pakai stukin. Dia kata, semayang pakai stukin, sah ke tak sah? Ada juga orang tanya benda macam tu. Dia kata kalau anggota sujud dari tapak tangan semua kena bagi kena lantai tempat sujud. Kaki, hujung kaki macam mana kalau pakai stukin? Macam mana? Kita boleh jawab kata sah, boleh jawab kata tak sah, tapi hadis kata macam mana? Itu kita nak kena tengok. Okey? Benda-benda macam ni, benda-benda yang hari-hari, semayang ni hari-hari, maka masalah yang timbul berkaitan dengan semayang ni pun hari-hari mai. Kadang-kadang benda tu timbul dalam kepala kita, kita teringat nak tanya, tapi nak tanya siapa? Teringat satu ustaz, telefon tak angkat. Jadi akhirnya lupa. Jadi benda tu duk jadi masalah tak selesai dalam kepala kita. Ini dia akan mai penyelesaian satu persatu. Ada orang pula tanya, kemarin saya pergi kuliah, tanya, kepada ustaz, tu tengok orang perempuan zaman lah ni, mereka punya trend lah ni, mereka semayang, mereka tak pakai telekong. Lagu mana dia duk pakai tu, lagu tu lah dia semayang. Dia pakai tudung, pergi kerja, pakai baju kurung dia apa-apa semua, ataupun setengah perempuan dia pakai jubah apa, semua dia pakai. Lepas tu bila mai waktu semayang, dia kira yang tu ya, dia masuk pergi di surau. Lepas tu Allahu Akbar, dia semayang dengan kain telekung yang dia pakai kerja, dengan apa nama
baju yang dia pakai kerja dengan apa semua, dia terus semayang Allahu Akbar, tengok lagu tu. Dia tak apa Ustaz, orang perempuan dia buat, dia pun jadi passion lah ni katanya. Kan? Ada jawapan dalam kuliah yang akan datang. Ada tak orang nak tanya Ustaz, jawablah boleh tak, jangan tunggu bulan depan. Sebab takut Ustaz lagi 5 bulan pula tak ada. Kan? Kalau boleh jawablah boleh tak? Tak boleh, kena jawab bulan depan insya-Allah kalau ada masalah. Kan? Kita tengok. Jadi rupanya tuan-tuan, bab semayang ni yang kita duk kata benda yang sangat basic. Tanya dia duk ngajar, bab apa masjid tu? Kata bab semayang. Alah, apalah orang duk baca bab hudud, apalah dia duk baca bab semayang tak habis lagi. Jangan buat pasal tuan-tuan. Dalam bab semayang pun banyak benda boleh bagi jadi kita serabut dalam ibadat kita. Bila kita baca hadis, kita baca pecahan masalah dia, baru kita jumpa, oh yang ni yang aku duk nak tanya, aku duk terlupa berapa kali dah ni. Jawapan sudah mai. Bila mai, insya-Allah bulan depan dia mai jawapan tu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.